Kopok mahkota memang best. Hutang yang dibejati dengan riba yang makin hari makin meningkat, dan inilah yang merudumkan ekonomi kuasa besar dunia, Amerika, negara Eropah. Dan kita menjadi pegang falsafah Pak Pandai. Bukan orang lain buat GST, kita pun orang lain buat juga. Kita ikut orang lain. Kita jangan ikut pegang falsafah Pak Pandai. Risuah tak mampu berjimat. Berjimat tak mampu. Kalau mampu berjimat, tinggal membazir, tak ada boros, tak ada bocor, hutang dia atasi, rasuah dia atasi, maka tak perlu GST. GST dia adakan untuk menampung defisit. Yang Berhormat Tuan Speaker, Dia berlaku defisit. pasal Salak tu, tempat dia di sini, bukan dia pergi bising duduk sana. Sehingga dia pergi duduk di tempat orang, dia pergi bising sana, tempat dia di situ. Sehingga Tuan Dipuan menjadi adat. Permintaan sekali lagi, marah. Tiap-tiap kali kita bentang Marah. bajet defisit. Tak bagi lalu. Menunjukkan lagi, sekejap kekurangan. ya. Bahkan serai. Marah tak GST bagi. dibuat untuk menampung defisit. Saya nak tanya, adakah buat bajet setelah melihat hasil, ataupun kita buat bajet tanpa peduli hasil? Tahu buat bajet saja, tanpa kita imbangkan hasil negara kita. Islam mengajar supaya kita bersifat wasatiyah. Wasatiyah dijadikan slogan yang bersifat kesederhanaan. Firman Allah Ta'ala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di antara sifat hamba-hamba yang dipuji Tuhan mengurniakan rahmat ialah yang apabila mereka berbelanja, mereka tidak boros dan tidak bakhil. Di antara tidak boros dan tidak bakhil, berada di tengah-tengah itu. Firman Tuhan, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wala tabsutha kullal basti Dan minta penjelasan. aluman mahsura. Penjelasan, Marang. Penjelasan. Jangan, Saya penjelasan sikit saya je. tak bagi. Jangan Sikit kamu je. jadikan Mana tanganmu boleh tak terkongkong. Saya tak jelas. Terbendung. Saya tak jelas. Saya mohon pencerahan. Jangan terkongkong. Saya mohon pencerahan. Penjelasannya. Kalau bagi masa saya 2 jam, 1 jam saya boleh kata. Tolonglah jawablah. Saya nak penjelasan satu perkataan saja. Sikit je nak tanya penjelasan satu perkataan saja. Marang, please. Satu perkataan je saya Jangan nak tanya. terbuka. Tak bagi, tak kerugu, tak bagi. Saya duduk. Penjelasan satu perkataan saja. Saya nak minta penjelasan. Tasik Lugo. Duduk. Kita Yang Mohd yang lain, kalau Yang Mohd tak bagi laluan, kita diam. Dan kita ada masa untuk kita berbahas lepas ini. Ya. Sila. Gelugok ni saja, duk tak faham. Ya, Pak Saya mengucapkan sifat wasatiyah. Ya. Wasatiyah dengan makna tidak boros, tidak bocor dan tidak bakhil. GST adalah satu konsep yang salah. Kerana konsep GST tidak ada threshold dalam konsep percukaian yang disebut dalam Islam nisab, masa, jumlah dan jenis barangan dengan cara yang terhad. Dalam Islam ada konsep nisab dalam zakat, di mana ahli-ahli kewangan barat yang jadi guru kepada ahli-ahli ekonomi banyak masuk negara kita ini belajar dari konsep nisab yang ada dalam Islam. Hanya mereka yang sampai nisab saja yang kena zakat, dengan makna mereka yang sampai ke tahap dianggap sebagai kemampuan kaya. Kalau kambing 40 ekor baru kena zakat, kalau 20 tak kena zakat. Ada had dia. Bahkan dalam konsep pencukaian, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai satu contoh. Penjelasan
Marang, sebagai satu Marang. contoh 5 Saya saja dengar. Marang, saya bangun minta penjelasan ni. yang telah mengenakan cukai kepada orang-orang yang Tuan bukan Speaker, Islam. tolong Tuan Speaker. Saya 5 Orang kali dah Islam minta dikenakan penjelasan ni. zakat. Yang bukan Islam dikenakan cukai. Ya Macam mana Muhammad. ni Ustaz? Zakat. Tolong Ya Muhammad, jangan Ibadah ganggu ya Ustaz. Muhammad. Lepas ni Wajib. kita ada peluang. Ya. Sila. Cukai boleh dihapuskan pada orang bukan Islam. Ini konsep adil tunjukkan oleh Islam. Bahkan dalam cukai, Khalifah Umar mengatakan, jangan kamu kenakan cukai di luar kemampuan. Di luar kemampuan mereka. Bahkan di sana contohnya cukai keselamatan yang disebut dengan jizyah. Jizyah. Apa dia jizyah? Jizyah yang makna jaza, balasan menjaga keamanan dan keselamatan. Ada ulama mengatakan jizyah dihapuskan kerana di zaman awal dahulu orang-orang bukan Islam tidak terlibat di dalam menjaga keselamatan, keamanan. Mereka bayar cukai. Tetapi di zaman mutaakhir, bila mereka jadi tentera, jadi polis, maka cukai jizyah dihapuskan. Ini satu konsep yang Islam perkenalkan. Mengapa? Satu lagi GST menyebabkan berlakunya inflasi. Inflasi dan kerajaan selama-lamanya lemah menangani masalah inflasi. Bila berlaku inflasi, kenaikan harga barangan, maka rakyat dimainkan dengan media, dimainkan isu untuk melupai masalah inflasi ini. GST adalah satu transformasi yang salah, membawa kesan yang negatif, yang membebankan rakyat dan mengembirakan para korun, mengembirakan para penyangga, yang membebankan rakyat. Kita mesti anggap hasil negara adalah amanah, bukan boleh dimain-mainkan, disuka-sukakan. Firman Allah, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw walakin yanzilu biqadri ma yasha innahu biibadihi khabirun basir. Kalau sekiranya Allah mengurniakan rezeki melimpah buruah tanpa batas kepada manusia, nasib manusia itu melampau, maka Allah kurniakan rezeki mengikut kadar yang ditentukan, supaya manusia menggunakan akal, berfikir, mengkaji dengan adil dan betul. GST adalah satu nasihat yang salah kepada Perdana Menteri dan kepada jamaah menteri. Inilah Nabi Muhammad menyebut, apabila Allah menghendaki pemimpin, pemerintah itu baik, maka Allah jadikan penasihat yang baik. Sekiranya dalam keadaan baik, ditolongnya. Dalam keadaan lupa, diingatkan. Sekiranya dikehendaki pemerintah itu dalam keadaan buruk, maka dilantik penasihat-penasihat yang mengampu dan merapu. Kalau pemerintah itu lupa, dibiarkan. Lebih baik daripada mengarut. Pendekatan untuk menampung semua sedia ada. Petronas, getah, kelapa sawit, biji timah, pelaburan asing, pengurusan ekspor dan import dan lain-lain. Ini semua yang telah sedia. Saya menyedari kerajaan yang ada pada penggal ini menanggung penyakit kerajaan-kerajaan yang lalu. Oleh kerana semua ini telah wujud dengan pesat, khususnya tahun 60-an, tahun 70-an, pertengahan 70-an. Di situ sehingga dalam tempoh 40 tahun, kerajaan yang ada sepatutnya melakukan post-mortem. Siapa yang buat teks tu? Kita mahu tahu. Melakukan post-mortem. Yang teks dia baca tu Ya, siapa? bertatan. Dia baca. Dulu. Post-mortem terhadap ekonomi negara, terhadap salah laku, pembaziran, salah urus dalam masa 40 tahun dilakukan ini. Post-mortem dilakukan. Kerajaan boleh buat pembetulan. Post-mortem pemimpin-pemimpin yang dulu, bukan mengikut langkah yang salah oleh pemimpin-pemimpin yang dulu. GST bukan penyelesaian masalah, tetapi menjadi penyakit baru tanpa mengubati penyakit lama.